Okay, dah start lah. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, terima kasih kerana meluangkan masa untuk masuk dalam GM ni. Okay, terutamanya kepada budak-budak ataupun anak-anak 5 STEM 1 dan cikgu alu-alukan juga kepada kelas-kelas lain. Ada yang 5 STEM 1 bukan ni? 5 STEM 2. Okay, tak apa, join saja. Cikgu mengalu-alukan juga. Okay. Dan sekarang ni kepada siapa yang ada ada apa ni namanya, yang modul yang hard copy, yang mungkin ada yang print sendiri kah, kan? Okay, kalau yang tidak ada tu boleh rujuk dengan di kamu punya handphone masing-masing lah kalau dapat buka sambil ber-GM. Okay, jadi sekarang ni kepada yang tidak dapat tengok direct dengan modul yang kamu ada, sama ada di dalam handphone ataupun secara hard copy, kamu kena dengar betul-betul penjelasan cikgu. Okay, jelaskan suara cikgu. Jelas. Alright, kita lihat dahulu terus kepada modul. Okay, dapat tengok sekarang di screen modul cluster Zamrud. Dapat lihat? Dapat nampak? Nampak kan? Okay. Sekejap cikgu. Modul cluster Zamrud Sejarah SPM 2021 kertas 1 dan kertas 2. Dapat nampak kan? Di mana cikgu? Ni di screen ni sekarang. Tidak ada? Ada. Ada kan? Okey. Ada. Okey, untuk sedikit pengenalan lah. Modul cluster ni sebenarnya dia sudah pernah dibuat sebelum ni lagi, sebelum ni untuk tahun pelajar tahun lepas SPM 2020. Mereka juga menggunakan modul cluster yang dipanggil, dia ada 3 jenis lah. Kalau tahun lepas dia ada 3 jenis. Dia ada modul Zamrud, modul ada lagi 2 cikgu tak ingat sudah. Modul belian dan satu lagi entah modul Intan kan nama dia. Yang penting ada 3 lah, dia ikut aras. Tapi untuk tahun ni bila cikgu tengok hanya ada satu jenis modul yang dikeluarkan, iaitu modul cluster Zamrud. Modul ini dia memang daripada JPN sendiri, kalau kamu tengoklah, daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, dan digubal oleh guru-guru sejarah sendiri. Kalau kamu tengok di sini ni, dia ada beberapa nama penggubal. Dan salah satu daripada penggubal modul ini adalah Guru Cemerlang Kebangsaan. Okey, Cikgu Hanita. Cikgu Hanita ni daripada SMK Bandaraya dan guru-guru yang lain jugalah. Okey, geng tim-tim dia lah. Okey, jadi modul ini dibuat merangkumi sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5 KSSM. Okey, kalau last year KBSM, tapi tahun ini adalah tahun pertama modul ini digunakan untuk pelajar KSSM, dan kamu juga merupakan pelajar-pelajar SPM yang pertama menggunakan modul ini. Okey, sebab KSSM ini adalah pertama kalilah sejak bertahun-tahun, sejak cikgu belajar lagi silibus yang sama. Akhirnya tahun lepas dia sudah orang bilang sudah berakhir lah, dan kamu adalah tahun pertama. Mungkin satu cabaran lah buat, bukan sahaja kamu, untuk kamu tidak ada masalah sebenarnya, tapi untuk guru-guru lah, sebab guru-guru perlu mengulang kaji semula subjek-subjek silibus baru ni KSSM. Okey, jadi untuk modul ini kamu akan dapat dua jenis, dua dalam satu lah. Dia ada modul yang merangkumi sejarah bab-bab dalam tingkatan 4. Okey, ada 10 bab di situlah, macam yang kamu nampak di screen. Nampak kan? Dan sejarah tingkatan 5 pun ada juga di sini. Jadi kalau kamu nampak lah kalau kamu buka modul tu, okey. Okey, kita terus kepada sejarah SPM kertas 1 dan 2. Okey, di sini kamu akan lihat dia punya panduan. Okey, panduan untuk menjawab soalan. Dan dia ada bagi tahu di sini juga berapa masa yang perlu dijawab untuk kertas 1. Maksudnya format SPM lah. Okey. Format SPM tidak berubah. Okey, sebab tahun lepas
dan tahun ini ataupun tahun sebelum-sebelumnya, format SPM tidak berubah. Sama juga, ada kertas 1, ada soalan objektif, maksudnya 40 soalan objektif, sama juga masa 1 jam, sama juga seperti yang lepas. Dan kertas 2 jam 30 minit. Tetapi yang bezanya pada tahun ini adalah kamu tidak mempunyai kertas 3. Okey? Kertas 3 kamu tidak ada. Bila kertas 3 tidak ada, ini sebenarnya adalah satu cabaran buat kamu untuk mendapat untuk sekolah dalam sejarah. Tapi sebenarnya lagi mudah lah juga. Lagi mudah sebab kamu hanya fokus kepada 2 kertas sahaja. Okay, kertas 1 dan kertas 2. So fokus kamu tu lebih kecil lah. Okay. Dan kalau kamu tengok di situ, dia untuk kertas 2 jam 30 minit. Cikgu saja ulang balik untuk refresh balik minda kamu. Dan ada 4 soalan struktur dan 3 soalan esei. Ini faham kan? Tahu kan? Untuk soalan struktur ada 4 soalan, kamu perlu jawab 4. Semua tahu kan? Semua tahu tidak? Tahu. Tahu kan? Okey. Lepas tu untuk soalan esei, dia ada 5 soalan esei dan jawab 3 sahaja. Okey, ini pun cikgu rasa tidak ada masalah. Dan di sini dia bagi tahu satu soalan struktur dijawab dalam tempoh 15 minit. Ini ni maksudnya peruntukan masa supaya kamu dapat adjust masa kamu. Okay, sebab kadang-kadang ada yang cikgu dengar, cikgu tak cukup masa lah, tak cukup masa mahu jawab lah, tak sempat lah jawab soalan esei dan sebagainya. Sebab masalahnya di situ adalah pengurusan masa kamu ketika menjawab soalan. Dan soalan esei pula, untuk satu soalan kamu perlu jawab dalam tempoh 30 minit. Dan anggaran masa untuk ini anggaran masa bla bla bla. Okey, itu kita tinggalkan. Soalan kebat. Untuk soalan kebat, calon boleh memberikan jawapan yang munasabah tetapi mesti mempunyai kaitan dengan situasi dalam sejarah. Ini ni soalan kebat ni adalah paling penting. Okey, ini nanti cikgu tekankan. Okey, kita terus ke bawah. Ini panduan menjawab. Dalam modul tu memang ada beritahu kepada kamu bagaimana untuk menjawab. Okey, saranan kepada pelajar. Dan ini kamu boleh jawablah. Boleh baca sendirilah. Dan benda ni sebenarnya sudah diberitahu dengan kamu sebenarnya. Okey, untuk yang pelajar-pelajar setiap kelas lah sudah dibagi tahu. Cikgu Azhar pun sudah bagi tahu, cikgu pun sudah bagi tahu sendiri dengan kamu bagaimana menjawab. Okey. Tapi kita akan pergi lebih detail, bukan GM hari inilah. Mungkin next cikgu akan buat GM juga untuk bagi tahu bagaimana cara menjawab yang betul selagi kita belum dapat berjumpa berdepan lah. Okey, khususnya kepada 5 KEM 1. Cikgu yakin untuk kelas-kelas tingkatan yang 5 yang lain, Cikgu Azhar sudah ada perancangan dia. Tapi boleh join jugalah. Tidak ada masalah. Okey, kita terus pergi ke modul. Untuk soalan objektif, kamu diberikan beginilah dia punya bentuk dan kamu boleh jawab sebagai latihan lah sebenarnya. Okey, kalau kamu tengok di sini untuk soalan objektif, sebenarnya dia sudah bagi tahu di mana kamu boleh dapat jawapan. Nampak tu? Kalau kamu tak nampak lagi, cikgu nak tahulah. Ni ada dia tulis sini ni. Buku teks muka surat 4. Dia ada bagi tahu. Kan dia tanya di sini, apakah ciri negara bangsa berdasarkan maklumat di bawah? Lepas tu dia bagi tahu jawapan di sini, buku teks muka surat 4. Kamu boleh rujuk jawapan dia daripada muka surat 4. Begitu juga soalan-soalan yang lain kalau kamu nampak. Jadi sebenarnya di sini modul ni dia memudahkan kamu. Okey, memudahkan kamu untuk mencari jawapan pada masa yang sama. Okey, sorry. Nampak kan? Nampak balik kan skrin cikgu? Okey. Nampak. Pada masa yang sama, dia membantu kamu untuk menjawab soalan lah dengan lebih berfokus. Okey, contoh cikgu bagi di sini cara kamu guna modul ini. Tapi sebenarnya kalau kamu untuk latihan sendiri, kamu tidak perlu dulu tengok buku. Okey, cikgu sarankan baca dulu. Contohnya kamu buat bab 1 kan, baca dulu bab 1, lepas tu baru buat jawab satu-satu.
Ataupun dia cara yang lain lagi, kamu cari siap dia punya jawapan. Contoh buku teks muka surat 4. Apakah ciri negara bangsa berdasarkan maklumat di bawah? Dia ada A, B, C dan D. Jadi kamu cari jawapan dia. Apa dia punya jawapan? Siapa boleh bagi tahu? Soalan nombor 1. Apa jawapan dia? Apakah ciri negara bangsa berdasarkan maklumat di bawah? Rakyat menerima dan memperakui pemerintah seseorang raja. Apa dia punya jawapan? Siapa boleh bagi? A, raja, B, rakyat, C, undang-undang, D, wilayah pengaruh. Siapa boleh bagi jawapan dia? Rakyat. Rakyat menerima dan memperakui pemerintah seorang raja. Pernyataan itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada siapa? Okay. Ada yang jawab rakyat? Jawapan lain? Rakyat 3. Jawapan dia apa? Jawapan dia di situ. Okey, pertama bila kamu jumpa soalan begini, seperti biasa kamu tolong tolak dulu mana yang tidak berkaitan. Okey? Kalau kamu lihat di sini dia ada 2 kata kunci. Pertama rakyat, betul tidak? Kedua adalah raja. So apa yang tidak ada di sini adalah undang-undang dan wilayah pengaruh. Betul tidak? Jadi C dan D boleh tolak sudah. So, bila kamu lihat di sini, rakyat menerima dan memperakui pemerintah. Kalau kamu nampak di sini, perkataan menerima dan memperakui pemerintah. So, maksudnya ianya merujuk kepada rakyat. Betul tak? Okey kan? Okey. Bila kamu jawab soalan begini, okey, sekarang ini kamu belum dapatkan yang printed punya, tapi setelah berbincanglah dengan Cikgu Azhar, dengan Cikgu Azmi, insya-Allah kalau tidak ada aral, setiap daripada kamu akan mendapatkan modul secara hard copy. Okey, tapi waktunya tidak tahu bila sebab sekarang kita masih dalam tempoh PKP, tapi insya-Allah setiap daripada kamu akan dapat modul ini secara yang printed punya. So kamu boleh buat lebih senanglah untuk kamu buat contengan sedikit-sedikit kan di tepi-tepi tu boleh. Okey? Tapi kepada yang belum ada, okey, mungkin ada setengah yang sudah ada kan? Yang belum ada boleh. Allahu Akbar. Nampakkah? Nampak balik kan? Nampak kan? Kamu nampak masih PDF kan? Nampak. Okey. Kepada yang belum ada, boleh buat di kertas lain lah dulu, salin, dan boleh buat di kertas lain. Okey, ini cikgu bagi contoh. Okey, pasal kertas 1, kamu boleh memang cari jawapan dia daripada buku teks sebab dia sudah bagi dia punya petunjuk sebenarnya. Okey, kita teruskan. Okey, itu untuk kertas 1. Ada apa-apa soalan untuk kertas 1? Sebelum beralih ke kertas 2. Ada apa-apa keraguan mengenai modul ini? Ada yang tidak fahamkah bagaimana modul ini ditulis untuk kertas 1? Ada yang tidak faham? Tidak. Okey, kalau faham kita akan move terus ke kertas yang kedua. Okey, kelas lain ada 5 stem 1, 5 stem 2. Ada apa-apa soalan? Untuk kertas 1, semua boleh faham Okey, boleh faham. Kita terus dengan kertas 2. Okey. Untuk kertas 2, sebab ada juga pelajar yang tanya dengan cikgu ni sebenarnya macam mana membuat. Okey, untuk kertas 2, untuk soalan struktur bahagian A. Okey. Kalau kamu tengok di sini, soalan, dan nampak tidak di sebelah sini dia ada skema jawapan. Ada kan? Tu cikgu cakap modul sebenarnya mudah aja sebenarnya. Kamu salin je. Kamu salin dia punya jawapan. Okey, dia ada skema soalan. Okey, soalan 1, contoh 1A, dia ada bagi jawapan dia. Kalau kamu nampak F1 ini merujuk kepada fakta 1, fakta 2, fakta 3, fakta 4, fakta 5, 6 dan 7 dan sebagainya.
Maksudnya di sini dia sudah ada jawapan. Tinggal kamu insert masuk saja. Insert dia pergi sini. Okey, tengok dulu soalan nombor 1. Kita tengok. Ciri-ciri negara bangsa alam Melayu terdiri daripada raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Dan nyatakan kerajaan alam Melayu yang muncul di alam Melayu sebelum kedatangan barat. Kalau kamu lihat di sini, dia ada dua markah. Betul tidak? Dua markah maksudnya berapa fakta dia mau? Berapa fakta dia mau? Maksudnya ada dua fakta. Jadi kamu lihat balik di skema ini, dia ada bagi berapa? 7 fakta kan? Pilih sahaja mana-mana. 2 ni masuk pergi sini. Okey? Dan satu lagi cikgu ingatkan, bila kamu jumpa soalan begini yang ada, nampak ni, dia punya kata soalan ni, kata tugas dia nyatakan. Nyatakan means kamu hanya berikan fakta. Okey, kamu tidak perlukan huraian. Kalau kamu masih ingat, teknik yang teknik yang dibuat oleh Cikgu Azhar dalam modul offline PDPR yang kamu dapat first tu. Dia ada kan fahu condos, betul tidak? Kan? Dia ada fakta, huraian, contoh dan sebagainya. Okey? Maksudnya di situ kamu buat rangka jawapan. Jawapan kamu adalah berdasarkan formula yang telah diberitahu. Okey, kalau kamu tengok di sini kata tugas dia nyatakan, means kamu hanya berikan fakta, kamu tidak perlu hurai pun. Okey, bagi tahu je jawapan di sini. Tidak perlulah cakap di sini kerajaan alam Melayu yang muncul di alam Melayu sebelum kedatangan barat ialah, tidak perlu. Terus tulis jawapan di situ. Okey, jadi contohnya kalau macam soalan A, kamu boleh bagi jawapan Funan dan Angkor ataupun Champa Kedah 2. Okey, mana-mana dia boleh bagi di situ, okey? Okey, soalan yang seterusnya adalah 1B. Nampak tidak? Ini pun ada yang soal dengan cikgu. Cikgu macam mana? Ni adalah yang PM cikgu. Cikgu macam mana buat ni cikgu? Macam mana buat ni cikgu? Perlukah letak ini, letak penanda wacana dan sebagainya? Okey, sekarang ni cikgu jawablah. Untuk soalan 1B, dia ada berapa markah di sini? 4 markah, betul tidak? Ada berapa markah? Ada berapa markah? 4 markah kan? Okey. Sekarang ni cikgu tanya kamu. Adakah untuk soalan B Roman 1 4 markah, B Roman 2 4 markah? Cikgu tanya sekarang. Siapa boleh jawab? Adakah B Roman 1 Raja 2 Raja 2? Okey. Jadi jawapan dia adalah B Roman 1 Raja tu 2 markah, B Roman 2 2 markah. Faham 2 markah. So maksudnya di sini 2 markah untuk raja dan 2 markah untuk rakyat. Okey, Afi masih bersama cikgu ke Afi? Afi? Masih juga. Okey. Okey, kalau kamu lihat di sini ada 2 pecahan kecil soalan, means ada 2 markah dan 2 markah. Tetapi seperti yang pernah cikgu cakap lah, biar bagi lebih, jangan bagi kurang. Kalau kamu nampak soalan begini 4 markah, bagilah di sini ada 3 markah. Bagilah di sini juga ada 3. At least ada lebih 2 markah lah jawapan kamu. Faham? Walau bagaimanapun, ketika pemeriksa bagi markah untuk soalan macam ni, contoh bila kamu tengok kata tugas dia di sini adalah jelaskan. Jelaskan maksudnya adalah kamu sebaiknya buat dalam bentuk esei pendek sahaja. Okey? Contohnya macam ni. Raja. Okey, raja, ciri negara bangsa raja, ataupun kamu terus tulis direct raja. Raja ialah tonggak utama kerajaan. Titik. Selain itu, raja dibantu oleh golongan pembesar. Titik. Yang ketiga, raja memperoleh ketaatan daripada rakyat. Titik. So begitu maksudnya esei pendek. Dia ada penanda wacana. Okey. So tadi cikgu bagi ada 3 markah, betul tidak? 3 fakta kan cikgu bagi daripada sini. So kamu boleh dapat di sini 3 markah. Faham tidak? Okey. Kalau di rakyat ni,
kamu bagi juga 3 ataupun 2, okey, 3 ataupun 2, kamu still boleh dapat full mark. Itu maksud cikgu. Dia saling berkait. Ini. Kalau kamu bagi ini 3, ini 2, mungkinlah konon-kononnya di rakyat ni salah satu fakta tu salah. Okey? Tapi di raja ni kamu dapat 3 betul. 3 plus 1, kamu boleh dapat 4 markah. Betul tidak? Okey? Faham Jadi itu cara dia punya menjawab. Ingat, tengok dia punya kata tugas. Kalau jelaskan, jadi boleh bagi dalam bentuk esei pendek sebaiknya. Okey? Faham Bila cikgu cakap bentuk esei, bukan kamu buat esei panjang berjela, bukan. Tapi kamu buat dalam bentuk ada penanda wacana. Faham Okey. Kalau tidak faham lagi, tengok ni. Sekarang ni ada nampak kan? Words. Nampak di situ? Okey. Esei tu maksudnya bila kamu jawab, macam tadi, Raja adalah merupakan tonggak utama kerajaan. Lepas tu tekan titik. Selain itu, raja juga memperoleh ketaatan daripada rakyat. Titik. Ketiga, buatlah macam tu. Faham Dapat kan? Okey, ketiga, raja dianggap suci. Jadi di sini kamu sudah boleh dapat 1 fakta, 1 markah, 2 markah, 3 markah. Dan sambung lagi di bawah itu adalah rakyat. Okey, mana sudah tu? Okey. Adalah rakyat. Rakyat ni kamu boleh jawablah. Rakyat merupakan penduduk sesebuah wilayah. Selain itu, rakyat juga setia kepada raja dan tidak boleh menderhaka. Contohnya, rakyat Sriwijaya membuktikan kesetiaan dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Ingat, bila jawab, jangan ikut bulat-bulat daripada sini. Ubahlah ayat dia sikit. Faham Okey, jadi itu adalah penjelasan untuk soalan struktur. Okey, sebelum tu, bila kamu tengok di sini, okey, soalan 1 AB, dan kebiasaannya macam yang cikgu cakap, soalan yang terakhir ataupun 2 soalan terakhir dalam soalan struktur adalah merupakan soalan kebat. Soalan kebat ini maksudnya adalah kemahiran berfikir aras tinggi, di mana jawapan yang kamu berikan boleh dalam bentuk boleh dalam bentuk huraian ataupun adalah fakta yang kamu keluarkan sendiri, selagi mana jawapan kamu itu adalah berkaitan dengan soalan yang diminta. Walaupun ianya tidak ada dalam buku teks, tetapi jika ia berkaitan, kamu boleh mendapat markah. Tetapi dengan syarat mesti berkaitan dengan soalan. Okey, ini cikgu ulas sedikit bila cikgu periksa kertas soalan exam, kebanyakan soalan kebat yang diberikan jawapan dia itu adalah tidak relevan. Bila soalan jawapan tidak relevan, maksudnya susah kamu untuk dapat markah. Okey? Dan itu nanti cikgu cerita pula benda tu. Jadi bila kamu bagi soalan kebat, janganlah bagi melulu sahaja jawapan tu. Dia kena ikut kepada permintaan soalan. Okey? Kalau kamu tengok soalan C, bagaimanakah generasi muda menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara? Dia tanya di sini, generasi muda bagaimana mahu tunjuk kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, fokus di sini adalah negara. Negara ini merujuk kepada apa? Politik. Betul tidak? Okey, kesetiaan kepada raja dan negara. Bila maksudnya raja dan negara, maksudnya kamu lihat daripada sudut pemerintahan. Okey, daripada pemerintahan. Jadi apa yang generasi muda ini boleh buat? Dia untuk tunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kamu boleh buat? Takkanlah di sini kamu jawab menggubal undang-undang. Kamu tidak ada kuasa untuk menggubal undang-undang. Kita lah generasi muda ni tidak ada kuasa untuk menggubal undang-undang. Kan? Takkanlah kamu cakap di situ memperkasakan
undang-undang negara. Jadi kamu kena lihat kepada kesesuaian soalan. Okey? Dan di sini kamu boleh lihatlah di sini jawapan dia. Tapi kalau kamu fikir secara logik pun boleh juga. Contohnya tadi cikgu cakap kamu tidak boleh guna, takkanlah kamu tulis sini generasi muda, cara generasi muda. Kalau kamu jawab bentuk macam ni bila kamu jumpa soalan begini, dia mesti dalam bentuk esei. Okey. Caranya, contohnya cara generasi muda menunjukkan taat setia kepada raja dan negara adalah dengan macam tu. Adalah pertama pun boleh juga. Okey. Tadi sepatutnya tadi cikgu cakap macam ni kan, menggubal undang-undang. Ini salah. Ini salah sebab kamu sebagai generasi muda, okey, ataupun kita lah, okey. Generasi muda, kamu tidak ada hak untuk menggubal undang-undang, betul tidak? Jadi apa yang kamu boleh buat? Apa yang boleh buat? Apa yang sepatutnya di sini? Apa jawapan dia? Cara generasi muda menunjukkan taat setia kepada raja dan negara adalah pertama apa? Apa yang kamu boleh ubah di sini? Hello? Sanggup berkorban. Sanggup berkorban? Ah. Apa yang kamu boleh ubah daripada ayat ini? Mematuhi. Good. Mematuhi. Mematuhi ataupun menghormati. Astagfirullah. Jadi inilah jawapan dia, salah satu dia. Kan? Dan jawapan lain ada di sinilah. Okey, menghormati undang-undang ataupun mematuhi undang-undang, mengukuhkan perpaduan, menjadi rakyat yang berdisiplin, mengamalkan prinsip rukun negara dan sebagainya lah. Okey, menghormati institusi beraja dan sebagainya. Boleh tulis di sini. Tapi bila tengok soalan begini, pastikan jawab dalam bentuk esei yang macam cikgu buat ni. Okey? Faham setakat ni faham Tapi untuk yang macam ni punya, nampak ni? Kalau ini tidak perlu buat dalam bentuk esei. Ini fakta saja. Sebab kamu nampak ni, dia punya kata tugas pun nyatakan. Tidak perlu buat dalam bentuk esei. Terus masuk je jawapan. Tapi kalau yang macam ni, jelaskan ciri negara bangsa. Okey? Dia perlu masuk dalam bentuk esei pendek yang macam cikgu buat ni. Okey? Jawapan dia. Sebenarnya esei pun begitu jugalah kamu kena jawab. Dan kalau untuk soalan kebat pun macam biasa. Kena buat juga. Okey, generasi muda, cara generasi muda menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara ialah bla bla bla. Tulis. Pertama apa? Kalau 4 markah maksudnya kamu kena bagilah 4 fakta. Ingat kalau 4 markah boleh bagi 4 fakta. Tapi ada juga yang tanya, cikgu, kalau 4 markah bagi 1 fakta, 1 huraian, 1 contoh, bolehkah cikgu? Boleh, tidak ada masalah. Okey? Kamu bagi 1 fakta ataupun 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh, 2 huraian pun tidak ada masalah. As long jawapan kamu di munasabah diterima. Cumanya di sini kenapa diberikan, okey? Kenapa kamu diberikan apa namanya ni? Kenapa kamu diberikan panduan untuk menjawab seperti kan dia ada fakta. Okey, dia ada fakta, huraian, contoh kan? Okey. Kamu diberikan format menjawab begini supaya jawapan kamu itu teratur. Itu tujuan dia sebenarnya. Okey? Tapi walau bagaimanapun jika kamu berikan huraian dan contoh saja pun tidak ada masalah. Tapi kalau kamu fikir logik pun, takkanlah huraian ni nak ada faktanya, betul tak? Dia mesti ada fakta baru diiringi oleh huraian. Bila ada huraian mesti diiringi oleh contoh. Begitu maksudnya, dia ada kaitan. Okey. Walau bagaimanapun biasanya pelajar bila bagi jawapan dia nak bagi huraian pun, dia bagi fakta aja semua. Pun tiada masalah. Tetap diterima as long dia berkaitan. Jelas
Jelas untuk struktur? Okey? Okey, kalau tidak ada ya. Teruskan. Institusi peraja itu apa? Apa? Institusi? Institusi peraja itu apa? Institusi beraja okey. Apa? Apa maksudnya? Oh, institusi beraja ni maksudnya adalah sistem pemerintahan beraja tu. Faham? Yang mana cuma? Okey. Kalau kamu masih ingatlah, okey, di dalam tingkatan 3, kamu masih ingat ke yang piramid? Piramid. Masih ingatkah piramid yang ada golongan pemerintah, golongan yang diperintah? Masih ingatkah? Ingat. Itu tu merujuk kepada institusi pemerintahan beraja. Okey, maksudnya dia merujuk kepada hierarki. Okey, ingat saja kalau sistem pemerintahan beraja ni dia merujuk kepada yang piramid itu. Sebab kenapa? Kita boleh lihat dalam piramid ini paling atas adalah raja. Okey? Dan raja ini pula dibantu oleh golongan bangsawan. Okey, daripada golongan bangsawan ini maksudnya golongan istana lah. Lepas tu dia ada pembesar, okey? Dan barulah dibantu oleh rakyat lah. Rakyat ni kita lah. Faham? Itu maksudnya institusi beraja. Faham ah? Jelas? Jelas. Itu maksudnya institusi beraja. Dia merujuk kepada sesuatu pemerintahan beraja. Yang merujuk kepada di mana dalam piramid tu raja itu dia tonggak paling atas. Bila tonggak paling atas maksudnya di situ adalah raja ni dia memainkan peranan yang sangat besar. Dia ada daulat dia. Okey? Itu maksudnya institusi beraja. Lambang negara ni maksudnya lambang-lambang negara lah. Contohnya macam lambang negara. Kamu tahu yang ada lambang negara yang ada 2 harimau. Okey, dia ada negara, dia ada, kita panggil sebagai jata negara. Jata negara. Itu tu masuk dalam lambang negara lah. Bendera Malaysia pun masuk dalam lambang negara dan apa-apa yang berkaitan lah. Contohnya macam bulan dan bintang dalam apa tu? Dalam bendera Malaysia tu kan. Itu tu masuk dalam lambang negara. Okey? Ada soalan lagi? Mungkin ada soalan di bahagian skema jawapan yang kamu tidak faham. Ada? Sebelum kita ke seterusnya. Okey, kalau sudah tidak ada, setakat ni faham macam mana mau jawab yang begini, struktur? Jelas Ingat saja, kamu boleh rujuk kepada skema soalan ini. Okey, skema dia, tetapi cara olahan menjawab itu kamu kena ubah sikit. Okey? Okey, seterusnya. Okey, sebelum tu, kalau kamu perasan di sini, okey, kalau kamu perasan di sini, dia ada fakta. Ini kamu tahulah F tu merujuk kepada fakta. Okey, lepas tu kalau kamu lihat di sini dia ada C. C ini maksudnya adalah contoh. Okey. Kalau kamu tengok di sini F2 maksudnya fakta kedua, C2 ini maksudnya adalah contoh kepada fakta yang kedua tadi. Faham Itu maksudnya C2 maksudnya contoh kepada fakta yang kedua. Fakta kedua kalau kamu tengok setia kepada raja atau tidak menderhaka. Contohnya adalah rakyat Sriwijaya membuktikan kesetiaan dengan upacara persetiaan ataupun meminum air sumpah. Maksudnya contoh ini merujuk C2 merujuk kepada contoh pada fakta 2. Okey, kalau kamu jumpa tiba-tiba C3, maksudnya C3 itu adalah contoh kepada fakta ke-3. Macam tu Kalau M ni pula dia merujuk kepada orang cakap munasabah lah, munasabah ataupun isi-isi. Ini sebenarnya isi juga ni. Okey, saja jadi tu dia label macam tu Okey, kita move seterusnya. Okey, ni sama juga kalau jumpa soalan begini, apakah jawablah dia, terus masuk sahaja jawapan pergi sini. Okey? Ini ni contoh jawapan saja. Sebenarnya dia ada banyak lagi lah jawapan. Kamu boleh dapat daripada buku teks Dan yang kedua ni jelaskan. Jelaskan ni maksudnya kamu kena jawab dalam bentuk esei lah yang macam cikgu terangkan tadi. Okey? Begitu juga dengan soalan kebat ini.
Okey, seterusnya dia ada, kita pergi kepada soalan esei. Ni soalan esei. Okey, soalan esei. Esei ni seperti yang kamu tahu, satu soalan esei ada berapa markah? Satu soalan esei ada berapa markah? 8. 8. Allah. Satu soalan esei ada berapa markah? 8 Empat. markah? Berapa? 4. Allah. 20. Siapa jawab 20 tadi? Fazal. 20 markah nak. Soalan esei, satu soalan esei 20 markah, bukan 4 markah. Allah, kamu ni. Hai. Okey, lihat di sini. Okey, untuk soalan esei ataupun bahagian B. Tadi yang di atas itu adalah kertas 1. Faham ah? Kertas 1. Bila cikgu cakap jawab dalam bentuk esei, maksudnya kamu kena jawab soalan kamu itu bukan dalam bentuk point form. Faham ah? Contohnya macam cikgu cakap tadi, soalan bahagian soalan struktur, cikgu cakap buat dalam soalan bagi jawapan dalam bentuk soalan dalam bentuk esei kan? Maksudnya bila dalam bentuk esei itu bermakna kamu bukan buat dalam bentuk point form. Okey. Ini cikgu mau ingatkan semula. Kalau dalam soalan struktur, okey, kamu lihat di sini. Dia soalan macam ni kan? Dia tidak ada roman-roman kan? Dia bagi kamu garisan panjang-panjang. Maksudnya kamu kena bagi dalam jawapan dalam bentuk esei. Tetapi jika kamu buat jawapan kamu dash. Okey, kamu buat dalam bentuk dash ni. Okey, contohnya kamu bagilah di sini ya. Jawapan kamu dalam bentuk dash, menghormati undang-undang, memberikan taat setia kepada raja, contoh, mengukuhkan perpaduan. Okey. Jawapan kamu betul lah. Ini tiga-tiga ni jawapan betul. Contohnya, tiga-tiga ni jawapan betul, tetapi sayangnya kamu tidak dapat markah penuh. Sebab kenapa? Kamu buat jawapan dalam bentuk point form. Ini kita panggil sebagai point form. Dia ada tanda sempang. Tak kira lah kamu buat A ke B macam tu, tetap juga dalam bentuk point form. Kamu tidak akan dapat markah penuh, tapi kamu akan dapat setengah markah sahaja untuk setiap jawapan. Contohnya, markah penuh 3 markah kan? Ada yang masuk kah? Okey. Contohnya kamu dapat 3 markah. 3 markah ni 3 markah penuh. Tapi memandangkan kamu buat jawapan dalam bentuk point form, kamu hanya dapat setengah markah. So 3 jadi setengah. Berapa lah tu? Setengah daripada 3 markah. Berapa dapat markah? Faham tak? 1,5. 1,5? 1,2. Berapa? 1.5. 1/2 lah macam tu. Rugi kan? Memang rugi. Sayang. Walaupun jawapan betul, tetapi format penulisan jawapan tidak betul. Itulah kamu dapat setengah markah. Jadi berhati-hati. Bila jawab soalan macam ni, mesti buat dalam bentuk esei. Esei ni maksudnya kamu kena buat dalam bentuk ayat. Itu maksud dia. Okey? Meskipun ianya dalam soalan struktur. Yang tidak perlu buat soalan esei adalah macam ni. Yang ini memang fakta saja dia bagi. Okey? Okey, kita move forward seterusnya ke bahagian B. Kita sambung soalan esei. Okey, macam yang telah diberitahu sebelum ni, untuk kertas sejarah, kertas 2 sejarah, dia ada 2 bahagian kan? Bahagian A, soalan struktur yang macam cikgu beri nampak tadi, dan bahagian B adalah soalan esei. Soalan esei dia ada 20 markah. Ini nak anak-anak sekalian, tidak ada kompromi, kena buat dalam bentuk esei.
Jangan sesekali kamu bijak pandai buat dalam bentuk point form. Ini jangan kamu sesekali buat jawapan macam ni. Bukan sahaja tidak ada markah. Okey? Bahkan kemungkinan besar kamu dapat telur ayam kosong walaupun jawapan kamu betul. So, berhati-hati. Soalan esei maksudnya kamu kena jawab dalam bentuk esei penuh. Okey? Kita lihat dahulu soalan nombor 4 ni. Dia cakap, ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu memberi gambaran jelas tentang kepentingan pembinaan dan perkembangan sesebuah negara bangsa. Dan soalannya, apakah perbezaan antara wilayah taklukan dengan wilayah naungan? Okey. Di sini dia sudah bagikan. Kamu boleh jawab je lah di modul tu ataupun buat dalam buku pun boleh, tidak ada masalah. Okey. Tapi kalau kamu lihat di sini, apakah perbezaan antara wilayah taklukan dengan wilayah naungan? Dia ada apa lagi tu? Salah ejaan, tapi tak apa. Okey. Dan di sini dia ada bagi markah 4 markah. Maksudnya di sini 4 markah, kamu kena bagi 4 fakta ataupun satu fakta, satu huraian, satu contoh dan sebagainya. Boleh ya? Dan di sini dia sudah bagi jawapan. Kamu boleh buat rangka jawapan kamu. Okey, jadi kamu boleh mulakan kamu punya jawapan. Contoh, perbezaan antara wilayah taklukan dengan wilayah naungan ialah: pertama, wilayah taklukan yang diperoleh melalui peperangan. Contohnya Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Indragiri, Kampar dan sebagainya lah. Okey? Faham ah? Dan yang kedua adalah wilayah naungan ialah wilayah yang menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka sama ada melalui perkahwinan atau persahabatan. Contohnya Lingga, Patani dan Kedah. Kamu sudah dapat 4 markah di situ. Okey. Lebih kurang macam ni lah kamu jawab nanti. Perbezaan. Ni huruf besar lah. Okey. Perbezaan wilayah taklukan dan wilayah naungan ialah: wilayah taklukan merupakan wilayah yang diperolehi daripada peperangan. Contoh, bagilah contoh tadi yang dia, apa contoh dia tadi? Pahang, Kuala Linggi, Kelantan. Pahang, Kuala Linggi dan Kelantan. Okey, kalau nak bagi semua pun tak apa. Salah satulah. Okey, 2 ataupun 3 lah kamu bagi contoh wilayah itu Manakala wilayah wilayah naungan ialah wilayah yang menerima tulis ketuanan Kesultanan Melayu Melaka. Contohnya apa? Apa contoh tadi? Apa contoh wilayah naungan? Lingga, Patani, Kedah. Lingga, Patani dan Kedah. Okey, kalau kamu lihat di sini, kamu sudah boleh dapat 4 markah. Okey, sebab kenapa boleh dapat 4 markah? Satu, memang semua jawapan betul. Satu lagi, kamu telah mengikut skema, mengikut cara menjawab yang betul. Okey. Pertama di sini kamu nampak ialah kata pemula, betul tidak? Ataupun maksudnya di sini kamu telah menjawab kata tugas tadi. Nampak tidak? Sebab kenapa? Soalan dia adalah apakah perbezaan antara wilayah taklukan dengan wilayah naungan. Jadi kamu telah respon kata soalan tadi.
Perbezaan wilayah taklukan dan wilayah naungan ialah dia sama macam bila orang tanya soalan dengan kamu kan, siapa nama kau? Kamu akan jawab nama aku, kamu akan respon kan, nama saya ialah, begitu. Maksudnya kamu respon kepada soalan tadi dalam penulisan esei. Okay, jadi di sini maksudnya kamu sudah merespon kepada soalan esei tadi. Okay, perbezaan wilayah taklukan dan wilayah naungan ialah, wilayah taklukan merupakan wilayah yang diperolehi melalui peperangan. Jadi ini kamu sudah masuk fakta yang pertama. So maksudnya kamu dapat 1 markah. Dapat sudah 1 markah. Contohnya Pahang, Kuala Linggi dan Kelantan. Okey. Dan di sini kamu sudah dapat 1 lagi markah sebab kamu memberikan contoh. Okey. Dan seterusnya. Manakala, nampak tidak? Manakala ini adalah penggunaan penanda wacana. Okey. Manakala ini adalah penggunaan penanda wacana. Okey. Jadi terus wilayah naungan ialah wilayah yang menerima ketuanan kata yang ketuanan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi di sini pun kamu sudah dapat 1 lagi markah sebab kamu bagi fakta yang kedua. Dan contohnya ialah Lingga, Patani dan Kedah. Kamu dapat lagi 1 markah sebab kamu telah memberikan contoh bagi fakta yang kedua. Sekarang soalan cikgu. Ada berapa markah kesemuanya yang kamu perolehi? Ada berapa? Hello? Ada berapa markah? Ada 4. Ada 4 markah kan? Okey. Dalam jawapan ini, boleh beritahu cikgu macam mana boleh dapat 4 markah? Ada berapa fakta, ada berapa fakta, huraian ataupun contoh yang dalam jawapan ni? Sila nyatakan bilangan. 2 fakta, 2 contoh. Okey, 2 fakta, 2 contoh. Jadi kamu boleh dapat 4 markah. Okey, sekarang ni faham? Faham kan? Bila jawab soalan esei? Ada contoh. Ya. Okey Jadi di situ ada 2 fakta dan 2 contoh. Okey, kita pergi pula soalan yang kedua B ni. Okey, jadi ini faham 4A ni nampak kan? Ini memang ada jawapan dia sudah. Okey, satu lagi contoh. Dia bagi sini Pahang, stroke Kuala Linggi, stroke Kelantan, stroke Rokan. Okey, kamu boleh bagi contoh itu 1 ataupun 2. Tak perlulah tulis semua ni. Okey, boleh bagi 1 dan 2 aja. Kalau kamu bagi 1 pun tetap boleh dapat markah. Faham Okey, seterusnya kita beralih kepada ni. Nampak ni jawapan dia ni. Allahu Akbar. Banyak kan? Tidak. Tidak. Screen showing, sorry. Tidak. Tak payah apa je. Kebentangan. Okey. Kita lihat kepada di sini. Fakta 1. F1 ni merujuk kepada fakta. Kenapa kau pintar betul di sana? Tidaklah bang. Takut tiba-tiba kat on. Okay, sorry jalan sikit. Kamu nampak sekarang skrin cikgu kan? Nampak tidak? Nampak ke tidak? Jangan kamu tidur di sana. Cikgu cubit kamu satu-satu. Okey. Okey. Faham setakat ni? Faham Okey. Okey, sekarang ini. Apa benda? Apa benda? Cikgu yang kamu nampak? Apa? Cikgu yang kami nampak. Oh, cikgu. Ngam lah tu. Yang penting kamu nampak tu screen. Okey, kita beralih kepada ni Fakta 1. Okey, F1 ni merujuk kepada fakta.
huraian 1A, huraian 1B. Maksudnya di sini, untuk fakta 1, dia telah bagi di sini 2 huraian. Jangan kamu keliru Apa ni H1A, H1B? Itu tu maksudnya merujuk kepada 2 huraian bagi 1 fakta. Okey? Dan seterusnya, fakta 2. H2A, H2B, H2C. Ambil kau, banyak sangat. Okey? H2D. Maksudnya ini semua merujuk kepada huraian bagi fakta yang kedua. Okey? Dia ada 1, 2, 3, 4. Maksudnya ada 4 huraian bagi fakta yang kedua. Okey? Dan fakta 3 pun sama. Kalau kamu nampak H3A, H3B, H3C, maksudnya dia ada 3 huraian bagi fakta yang ketiga. Begitu juga seterusnya. Okey? Jelas Okey, jadi bila kamu menjawab, okey, dan di sini pun samalah. Fakta 4, H4A, H4B. Begitu juga dengan fakta 5, H5A, 5B dan C5. C5 ni maksudnya adalah contoh bagi fakta yang kelima. Okey? Jadi sekarang ni, kalau kamu nampak soalan ini, okey, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka merupakan ciri-ciri yang unik sehingga membolehkan Melaka mempunyai sistem pentadbiran, peraturan dan masyarakat yang tersusun. Buktikan. Soalan dia ni kalau kamu nampak ada 8 markah. Betul tidak? Jadi sekarang soalan cikgu. Bila kamu merangka jawapan ataupun tulis jawapan, adakah kamu perlu salin semua ni? Ataupun salin beberapa sahaja? Adakah perlu salin semua ini? Tidak perlu salin semua. Bila dia cakap 8 markah, bagilah 8 isi ataupun paling tidak pun kamu bagi 10 isi. Okey, jangan bagi terlalu banyak sebab takut dia ambil masa kamu. Biar bagi lebih sikit. 8 markah, so maksudnya kamu bagilah dalam 10 isi. 10 isi itu maksudnya kamu boleh ambil daripada mana-mana ni. Ingat untuk modul ini kamu boleh tengok jawapan dia. Bila soalan exam yang sebenarnya, janganlah pula kamu meniru kan. Tidak boleh meniru. Tetapi ini semuanya sebagai panduan kamu untuk menjawab. Setidak-tidaknya nanti kamu boleh teringat-ingatlah bila SPM nanti boleh ingatlah jawapan dia ni. Okey, boleh ulang kaji yang ini. Okey, contohnya. Dia syarat 8 markah kan. So, maksudnya kamu boleh bagi contoh. Kamu boleh bagi ini sahaja. Tak dapat pula. Ini 3. Maksudnya di sini kamu sudah boleh dapat 3 markah. Betul tidak? Okey, betul ke tidak? Kamu bagi fakta 1, huraian 1A, 1B. Kamu sudah dapat 3 markah. Lepas tu kamu tambah lagi. Betul. Fakta 2, huraian. Okey, bagilah 3. Ni contoh. Boleh. Dapat berapa sudah? 3 tambah 3, 6. Okey, mungkin kamu tambah lagi fakta 3 dan huraian 3. 6 tambah 2 berapa? 8 kan? 8. Lepas tu kamu campur lagi 2 ni. Fakta 4 dan huraian dia. Dapatlah 10. Faham Ingat, bila kamu bagi jawapan, tulis jawapan nanti, jangan salin semua ni lah. Kalau boleh cantikkan jawapan kamu sedikit. Bagi 1 fakta dan 2 huraian ke ataupun 1 fakta, 1 huraian. Contohnya, bagi 1 fakta, 1 huraian ini. Okey, maksudnya fakta 1, fakta 2. Fakta 1, huraian. Lepas tu bagi juga fakta 2, huraian yang 2. So, 2, 4. Dapat sudah 4 markah. Campur lagi fakta 3 dengan huraian dia. Jadi, dapat sudah 6. 2, 4, 6. Fakta 4. Huraian, fakta dan huraian. So, 6 tambah 2, 8. Campur lagi 5 ni, 10. Faham Jadi, bila menjawab nanti, kamu akan pertama sekali, kamu kena buat macam mana? Siapa boleh bagi? Merujuk kepada apa yang cikgu ajar tadi. Siapa boleh bagi jawapan? So, please, anyone?
bagi jawapan mengikut format yang cikgu bagi tadi. Bercakap saja secara lisan. Macam mana? Mau jawab ni? Pertama, apa kamu perlu buat? Hello? Cikgu je bercakap, sekarang ni kamu lagi. Macam mana bagi? Cara untuk menjawabnya kan juga? Ya, bagi jawapan dia. Yang macam cikgu buat tadi. Cakap je. Soalan dia adalah ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka merupakan Negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka merupakan macam mana? Siapa boleh bagi? ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Macam mana? Okay? Try lagi, try. Ciri-ciri negara bangsa menunjukkan itu betul lah. Cepatlah. Macam mana? Siapa yang boleh bagi? Siapa boleh bagi? Dari kelas lain, please respond. Macam mana? Mau jawab? Cepat. Buat yang macam cikgu bagi ni. Okay, cikgu tulis sini. Apa? Cepat. Terdapat beberapa ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat beberapa ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Okey, ingat ah. Beberapa ciri. Maksudnya kamu tidak perlu lagi tulis beberapa ciri-ciri. Dia sudah jadi berganda-ganda. Oh, ya. Beberapa ciri Terdapat negara bangsa. beberapa ciri Kesultanan Melayu Melaka. Ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Itu je. Yaitu kewujudan kerajaan. Kewujudan kerajaan. Ya, jadi macam mana lagi mau sambung yang seterusnya? Kewujudan apa? Macam mana jawab yang seterusnya? Terdapat beberapa ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, iaitu kewujudan kerajaan. Jadi macam mana kamu mau link dengan ayat yang seterusnya tu? Ini baru bagi fakta ni, kan? Fakta satu kan? Macam mana? Macam mana kita mau huraikan ini, kewujudan kerajaan? Terdapat beberapa ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, iaitu kewujudan kerajaan. Ialah kewujudan kerajaan. Macam mana kita mau link dia punya jawapan yang seterusnya dengan huraian dia tu? Di dalam kerajaan, raja merupakan pemerintah tertinggi. Boleh tak? Di dalam Kerajaan, okey, raja raja merupakan pemerintah tertinggi. tertinggi. Okey, boleh? Good. So di sini kamu sudah dapat 2 markah dan ini kamu sudah dapat menempati format format penulisan jawapan yang betul. Sebab pertama tadi kamu sudah respon kepada soalan tadi. Kamu nampak ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka merupakan ciri yang unik sehingga membolehkan Melaka mempunyai sistem pentadbiran, peraturan dan masyarakat yang tersusun. Bila kamu mau buat respon kepada soalan tadi, tidak perlulah tulis bulat-bulat ni, kan? Tidak perlu tulis bulat-bulat. Kamu boleh cakap di sini, tidak perlu cakap ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka merupakan ciri yang unik sehingga tidak perlu. Ambil sahaja mana-mana yang berpatutan. Okey? Yang macam kawan kamu buat ni pun okey sudah. Terdapat beberapa ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka sebab kamu sudah keluarkan dia punya kata kunci. Okey? Okey, kamu sudah keluarkan dia punya kata kunci itu. Ataupun kamu boleh cakap ciri-ciri negara
bangsa Kesultanan Melayu Melaka ialah, boleh juga macam tu. Okey, iaitu kewujudan kerajaan di dalam kewujudan kerajaan. Ataupun kamu boleh tambah di sini, hal ini merujuk bahawa, ataupun ayat lain lah, hal ini merujuk bahawa raja merupakan pemerintah tertinggi. Tetapi kalau yang macam ni pun okey, sudahlah. Okey, so di sini kamu sudah bagi satu fakta dan satu huraian. Okey, jadi ini baru 2 markah. Macam mana kita mau sambung yang fakta, huraian dan seterusnya? Hello, macam mana kamu boleh jawab yang seterusnya? Selain Okey, selain itu, okey. Selain itu apa? Apa yang kamu boleh ambil? selain itu terdapat Okey, boleh. Selain itu terdapat golongan itu golongan rakyat yang terdiri daripada orang Melayu dan orang laut juga merupakan ciri negara bangsa. Okey, Kak Cikgu. okey, terdiri daripada orang laut dan Orang Melayu. orang Melayu. Itu je. Terdapat golongan rakyat yang terdiri daripada orang laut dan orang Melayu merupakan ciri negara blank otak. tak perlulah panjang-panjang, ni pun okey sudah ni. Okey, itu fakta dia kan? Ya. Kamu boleh buat macam ni. Ini sudah orang Melayu, titik. Mereka merupakan golongan, Salah satu ciri negara bangsa. bukan huraian dia. Ni huraian dia ni. Tengok di sini bah. Golongan diperintah. Mereka Golongan merupakan diperintah. golongan yang diperintah, terdiri daripada rakyat merdeka. Golongan diperintah. Iya. Mereka merupakan golongan Okey. yang diperintah, Yang diperintah dan terdiri daripada rakyat merdeka dan hamba. daripada rakyat merdeka dan hamba. Okey, dapat sudah 4 markah. Okey, so macam tu cara menjawab dia macam tu. Okey, begitu juga dengan jawapan yang seterusnya. Okey, kamu bagi lagi penanda wacana. Untuk setiap kali kamu memberikan fakta, pastikan kamu memberikan penanda wacana. Penanda wacana ini, okey, anak-anak sekalian, tidak semestinya selain itu, di samping itu, apa lagi? Sehubungan dengan itu tidak perlu. Kalau tidak habis sudah blank otak kamu, cukup kamu bagi pertama, kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Akhir sekali jangan lagi. Kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. Okey? Boleh selang-sedilah, tiba-tiba guna selain itu ke, sehubungan itu boleh. Tapi kalau kamu blank kan, tidak tahu apa lagi penanda wacana yang seterusnya, lama kamu fikir, nak perlu. Terus je bagi ni. Ini pun boleh diterima pakai. Okey? Jelas Begitulah cara menjawab soalan esei. Okey, kita beralih seterusnya. Cikgu, ada apa-apa soalan? Okey? Cikgu rasa jelas di situ. Okey, itu untuk soalan esei. Ini ni soalan kebat lah. Okey. Ini yang cikgu mau bagi penerangan. Ada yang sedikit bingung Ada yang WhatsApp dengan cikgu, cikgu ni apa ni cikgu, aku tak faham ni skema dia. Okey, sekarang ni cikgu terangkan. Kalau kamu perasan, pada soalan 4C, maksudnya soalan yang paling akhir dalam soalan esei. Maksudnya di sini adalah, contohnya, soalan esei dia ada pembahagian kan? Dia ada 5A, soalan 5A, soalan 5B, okey, soalan 5C atau D, macam itulah. Okey, kebiasaannya untuk soalan terakhir adalah soalan
Kebat, betul tidak? Soalan terakhir adalah soalan kebat. Okey. Jadi untuk pemarkahan atau dia punya cara pemarkahan untuk soalan kebat ini, bahagian esei, dia akan bagi pemarkahan itu dalam bentuk macam ini. Contohnya, sekarang ni kalau kamu nampak, buka dia punya jawapan. Ini perincian dia. Okey. Kalau jawapan kamu itu pada aras 4, kamu akan memperolehi markah 7 hingga 8. Maksudnya aras 4 ini ialah jawapan kamu itu dia mampu memberikan dia menunjukkan kematangan dalam menjawab, membuat inference yang tepat. Inference yang tepat ini maksudnya kamu berikan sebab yang munasabah, jawapan kamu terperinci, dan olahan ayat menarik. Dan ayat kamu itu juga menunjukkan kematangan. Maksudnya kamu boleh dapat 7 hingga ke 8 markah. Okey. Maksudnya di sini, yang ini ni, aras-aras ni adalah dia bagi kamu punya level lah menjawab tu. Level jawab kamu ni mana yang cantik. Itulah maksudnya bila kamu menulis jawapan, amat penting sekali jawapan yang kamu bagi tu dalam ayat yang teratur, dalam ayat yang cantik. Okey? Supaya kamu boleh berada dalam level mana. Tetapi tidak guna juga kalau ayat cantik, fakta kena out. Dia kena seiring lah maksudnya. Okey, fakta kena cantik, ayat pun kena cantik juga. Okey? Tapi ini sekadar dia punya untuk kamu punya aras. Sekadar untuk beritahu kamu, okey? Bagaimana dia punya pemarkahan. Tetapi bila kamu menjawab nanti untuk soalan ini, buat sahaja seperti yang cikgu cakap ni. Kalau kamu mampu bagi, okey, jawapan dalam bentuk begini, itu sudah cukup. Itu sudah sangat memadai dan sudah sangat baik dan bagus. Okey, kalau kamu jawab dalam bentuk macam ni. Maksudnya kamu ada bagi respon kata tugas, kamu bagi ada penanda wacana, itu pun sudah sangat bagus. Okey? Jadi inilah maksudnya. Jadi jangan keliru bila kamu jumpa macam ni, apa ni aras 4 ni? Itu tu sekadar untuk beritahu penjelasan mengenai cara menjawab. Okey? Apa ni? Kenapa ni keluar? Okey. So, untuk soalan 4C ini, okey, untuk soalan 4C, jawapan dia kamu boleh lihat daripada sini. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia untuk soalan 4C. 4C tadi dia minta 8 markah kan full. Jadi 8 markah bagilah 8 ni. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Boleh bagilah 8 jawapan. 8 isi. Okey, kita lihat dia punya soalan pasal sikit. Soalan 4C itu dia merujuk Allahu Akbar. Empat C itu dia bagi jawapan, mengapakah kita perlu memelihara warisan bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi apa yang perlu kamu jawab? Pertama sekali respon kata tugas. Jadi apa ayat yang sesuai? Boleh tolong bagi contoh? Mengapakah kita perlu memelihara warisan bangsa Kesultanan Melayu Melaka? Jadi macam mana kamu jawab? Hello, macam mana kamu jawab tu? Kita perlu memelihara warisan bangsa Kesultanan Melayu Melaka kerana... Okay, good. Begitulah kamu jawab. Okay, kita perlu memelihara warisan bangsa Kesultanan Melayu Melaka kerana pertama, buat macam tu. Ataupun kamu boleh bagi, kita perlu memelihara Kesultanan Melayu Melaka kerana, ataupun kamu boleh jawab kita perlu sebab perlunya memelihara
Kesultanan Melayu Melaka kerana. Tulis saja jawapannya. Okey? Ini pun sudah memadai. Ini pun okey sudah. Ini sekadar jawapan lain lah. Okey, kita perlu memelihara Kesultanan Melayu Melaka kerana. Bagilah jawapan dia. Pertama, untuk dijadikan sebagai warisan atau rujukan generasi akan datang. Titik. Lepas tu, terus lagi, faktor yang kedua, sebab yang kedua, ataupun selain itu, ianya dijadikan sebagai sumber sejarah atau kesan sejarah untuk membuat kajian masa lampau. Okey, kesan sejarah membuat kajian masa lampau. Bagilah jawapan yang seterusnya sehinggalah ada dapat 8 markah. Ingat, bagi lebih jangan kurang. So, jelas Jelas di sini untuk bahagian part ini. Ada apa-apa soalan? Jelas? Jelas Okey. Jadi cikgu rasa setakat itu sahaja penjelasan mengenai modul. Sebab yang selebihnya ini adalah sama saja. Yang tadi tu cikgu beritahu kamu cara menjawab dia lah. So, bila kamu menggunakan modul ini, kamu perlu menjawabnya dengan cara yang cikgu bagi tadi. Supaya kamu terbiasa menulis esei dan terbiasa menjawab soalan struktur. Okey? Okey, boleh faham kan? Ada apa-apa soalan? Okey, cikgu buka soalan dengan kamu semua pula kali ni. Ada apa-apa lagi keraguan dalam menggunakan modul ini? Ada yang masih tidak faham? Hello. Ada soalan? Cikgu buka soalan. Okay, 5 Kem 1 ada soalan? Kem 1 ada soalan? Cikgu, Cikgu, yang soalan itu Pak yang jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada itu boleh buat yang macam pertama, kedua. Boleh, tidak ada masalah. Itu kan juga? Boleh? Boleh juga. Asal esei boleh guna pertama, kedua, ketiga. Boleh, tidak ada masalah. Asal ada penanda wacana. Okay, next. Isi sekurang-kurangnya 10 kan Cikgu? Yes, kalau soalan 8, bagilah lebih sikit 10. Tapi janganlah bagi lebih-lebih sangat. Cukuplah bagi dua isi lebih daripada markah asal. Okey, maksudnya bila soalan tu ada 6 markah, bagilah 8. Bagilah 8 lah paling maksimum. Jangan terlalu, orang cakap jangan terlalu merapu lah kamu punya jawapan tu. Sebab untuk mengelakkan daripada untuk mengelakkan kamu daripada lari daripada soalan tu. Dan satu lagi, bila kamu bagi jawapan, menulis jawapan tolong ini cikgu bagi peringatan. Pastikan tulisan kamu itu boleh dibaca. Jadi bila ada modul dibagi ni, tolong latih soalan, latih menjawab. Latih menjawab dari segi masa, begitu juga dari segi penulisan jawapan. Okey? Kenapa modul ini, kalau kamu nampak, dia bagi sedia dengan jawapan dengan kamu. Sebenarnya memudahkan kamu untuk buat ulang kaji sebenarnya. Ulang kaji dan untuk dalam masa waktu ini sebenarnya kamu boleh bila kamu kuasai ni modul ni, terus terang cikgu cakap, mungkin paling kurang pun kamu boleh dapat A- untuk SPM. Betul cikgu cakap. Kalau modul ini kamu kuasai, kamu hafal dan fahami betul-betul cara menjawab soalan itu, cikgu boleh jamin. Kalau mana-mana yang, sebab cikgu yakin ada di antara kamu ni yang memang calon-calon A- sebenarnya. Okay, kelas 5 STEM 1, ni cikgu jujur cakap 5 STEM 1 sehingga 5 Chem 1 sebenarnya adalah antara calon-calon yang boleh dapat B+ ke atas ataupun B ke atas sebenarnya.
Sebab masalah kamu ini adalah, okay, bila cikgu tengok dan memang sebenarnya cikgu memang tahulah kamu punya result keseluruhan sebab cikgu SU exam. Dan cikgu memang agak sedikit kecewa sebab hanya lebih kurang 6 orang lulus sahaja untuk peperiksaan pertengahan tahun. Okay? Dan yang mengecewakan lagi adalah banyak dalam kalangan kamu ini yang meninggalkan kertas soalan dalam keadaan kosong. Tidak menjawab. Itu yang sebenarnya mengecewakan. Itulah kenapa kamu tidak boleh dapat markah. Ada yang soalan kebat pun dia tidak jawab. Jadi benda-benda macam ni cikgu ada melakukan perbincangan lah dengan Cikgu Azhar. Jadi ini yang cikgu rasa agak macam terkilan lah. Okay? Agak sedih. Jujur, memang Cikgu Azhar ada rasa kecewa dan sedih. Bila tengok kertas yang dikembalikan tu tidak berjawab, kosong. Sayang. Jadi nampak di situ kan yang kamu tidak ada kesungguhan. Boleh nampak tau cara kamu menjawab, boleh nampak kesungguhan kamu macam mana. Jadi cikgu jadikan itu sebagai pengajaran lah. Okay? Takkan kamu mau tengok soal, kamu punya result SPM dalam keadaan itulah yang peperiksaan pertengahan tahun. Kamu bayangkan itulah kamu punya result SPM. Nauzubillah min zalik. Teruk ah? Kalau macam tu 6 orang je lulus. Kan? Jadi pastikan bila ambil peluang yang ada ni, bila kamu berada di rumah sebenarnya adalah satu bonus. Satu bonus cikgu bagi dengan kamu. Cikgu bagi tahu kamu. So kenapa? Kamu ada masa lebih untuk mengulang kaji di rumah. Kalau di sekolah, kamu pergi sekolah, lagi bagus lah dapat berjumpa dengan guru kan. Tapi bila sekarang ni di rumah, kamu ada banyak masa free bang. Kamu boleh buat ulang kaji. Kamu boleh gunakan masa kamu dengan sebaiknya. Kan? Jadi tolong. Okay? Bila sudah dapat modul ni, walaupun modul ni kamu hanya dapat lewat daripada phone, sebenarnya kamu boleh buat dalam kertas lain. Okay, jadikan ini sebagai waktu keemasan lah. Dan sebenarnya kalau kamu nampak result SPM sejarah tahun lepas, SPM tahun lepas 2020, dia mencatatkan kenaikan yang tinggi. GPMP, kalau tengok peratusan, dia sudah melepasi peratusan yang ingin dicapai oleh di peringkat kebangsaan dan peringkat negeri. Sekolah kita naik. Untuk SPM last year, kita punya peratusan sekolah naik. Jadi sebenarnya ini adalah sebagai satu inspirasi kepada kamu untuk buat lebih baik. Okay? Faham ke tidak? Dan satu lagi, kamu ni merupakan calon SPM KSSM yang pertama. Batch yang pertama. Dan cikgu yakin juga soalan untuk SPM ni mungkin untuk permulaan ni mungkin mudah lah. Agak mudah. Okay? Itulah cikgu cakap. Bila kamu kuasai modul ni, betul-betul cikgu cakap, dan selain daripada modul-modul lain yang mungkin akan diberikan lepas ni, mustahil kamu tidak boleh lulus lah. Cikgu cakap mustahil lah tidak boleh lulus. Terus terang cikgu cakap. Jadi tolong ada kesedaran lah dalam diri. Bila buat PDPR, terutamanya mungkin 5 STEM 1 tidak ada masalah. Okay, bila cikgu tengok tadi laporan kehadiran 5 STEM 1 full, semua ikut. Kadang-kadang cikgu risau ni 5 STEM 2. 5 STEM 2 dengan 5 Chem 2. 5 Chem 1 cikgu tengok ada perubahan sudah. Makin ramai sudah yang ikut PDPR selepas dibising-bising kan di grup. 5 Chem 1 sajalah tahu macam mana cikgu garang dengan dorang. Dan ada beberapa yang cikgu PM lah. Okay? Dan cikgu bagi lagi, sebenarnya kamu beruntung. Cikgu Azmi pun ada bantu. Cikgu sangat-sangat berterima kasih dengan Cikgu Azmi. Ada yang bersama dengan Cikgu Azmi kan untuk mentor-menti. Ada yang cikgu rasa macam Balkis, si Hasrif. Siapa lagi yang bersama-sama dengan Cikgu Azmi. Sebenarnya kamu sangat beruntung. Okay? Walaupun kamu berada di organisasi SBG, kan, tapi kamu dapat berluang masa untuk bersama dengan Cikgu Azmi. Cikgu Azmi tu dia sangat banyak membantu lah. Okay? Sebenarnya banyak sumber yang kamu boleh apa. Betul. Kamu tengok sendiri macam 5 STEM 1, 5 STEM 1, STEM 2 sama 5 Chem 2. 5 Chem 2 yang tidak ada di sini kan. Cikgu Azhar tu, dia berpengalaman mengajar sejarah sudah lama. Okay, Cikgu Azhar dia mengajar sejarah untuk kelas sekolah dia yang dulu di Keningau lebih ramai daripada yang di Bongawan 2. Tapi beza dia, bila cikgu dengar cerita Cikgu Azhar, apa perbezaan dia?
adalah dari segi sikap. Sikap pelajar. Okay? Sikap pelajar untuk berdaya saing tu. Di SMK Bengawan 2, calon-calon dia kurang sedikit persaingan. Bila kurang kamu rasa ada daya saing tu, itu yang kamu berada di zon selesa. Itulah tu yang malaslah aku, soal menjawab pun biasa-biasa saja. Itulah masalahnya. Kan? Jadi tolong ambil orang cakap, kita bersyukurlah dengan apa yang sumber yang ada di depan mata. Ingat, guru-guru kamu marah macam mana sekalipun, percayalah guru-guru dia tidak akan abaikan kamu. Daripada kamu terus berada dalam kamu punya keadaan yang selesa, tidak ada kesedaran, tidak ada yang menyedarkan kamu yang sendiri rugi. Jadi bersyukurlah selama mana guru-guru masih mencari kamu, guru-guru masih bising dengan kamu, bersyukurlah. Jadi tolong ambil manfaatkan masa, dan cikgu haraplah selepas ini mungkin kamu akan ada percubaan SPM, dan mungkin juga bulan Ogos, ini pun cikgu tidak tahulah sebab sekarang tempoh PKP kan. Tapi bulan Ogos mungkin, mungkin kalau kes menurun, kemungkinan budak form 5 akan masuk ke sekolah seperti biasa. Kemungkinan lah untuk bulan 8. Sebab kamu calon SPM kan. Sebenarnya cikgu kesian dengan kamu ni, sebab kamu daripada tingkatan 4 kan, daripada tingkatan 4 kamu PDPR masuk ke tingkatan 5. Jadi kamu punya motivasi tu sangat drop. Cikgu faham, cikgu sangat faham. Tapi apa yang kita boleh buat untuk melawan takdir? Kan sekarang ni kita bermain dengan takdir. Kita tidak boleh menyalahkan takdir. Satu, kita rasa macam kadang kenapalah di PKP ini semuanya salah PKP lah ni. Inilah ni kenapa aku tak boleh belajar dengan baik. Kenapalah lockdown? Ini semuanya salah kerajaan, salah menteri. Apa kamu dapat kalau kamu salahkan macam tu? Tidak dapat apa-apa. Jadi apa yang kamu boleh buat sekarang ni adalah berdamai dengan takdir. Menerima keadaan seadanya. Ingat, kalau kamu ada masalah tidak dapat join PDPR Kak, tolong PM guru kamu. Kalau ada masalah pembelajaran, tolong PM. Sekadar WhatsApp, cikgu rasa tidak ada masalah untuk kamu berkomunikasi. Betul tidak? Betul kan? GM ni bukan selalu kena buat, sekali-sekala aja. Kebiasaannya memang kamu kena dalam WhatsApp. So tolong cikgu cakap macam ni sebab cikgu sedih dengan kamu punya result PPT. Cikgu risau. Cikgu Azhar tu, dia punya risau tu lagi berlipat ganda. Cikgu ni mungkin fokus kepada 5 Kem 1. Pun cikgu punya risau ni sampai tak tahu sudah risau macam mana. Apatah lagi Cikgu Azhar yang ambil tackle kelas 5 STEM 1, 5 STEM 2, 4 Kem 2, 5 Kem 2. Ingat tak? Guru, dia bukan satu orang je pelajar dia. Sebagai pelajar yang baik, kamu kena berusaha untuk cari guru kamu. Itu yang sebaiknya. Kamu yang kena cari guru. Sebab kadang-kadang guru ni dia terlepas pandang. Cikgu jujur cikgu cakap, kadang-kadang mesej WhatsApp yang masuk, cikgu tidak menang tangan tahu baca. Tu kadang-kadang 2-3 hari, kadang sebulan 2 baru cikgu terperas, ada pula budak mesej. Jadi tolong, kalau betul-betul usaha buat. Faham yang ada di sini? Okey, sebelum kita habis, ada apa-apa soalan lagi berkaitan modul? Ataupun mungkin ada kerisauan kah? Ada mau bertanya berkaitan format soalan kah? Berkaitan SPM bila kah? Ada lagi apa-apa soalan? Hello? Afi? Cikgu, Yes, Karen? mau minta soft copy modul ni boleh? Boleh, tidak masalah. Oh, kamu belum dapat kah? Soft copy modul? Belum ada? Hello? Belum ada? Oh, belum ada kah? Bukan yang Kiran. Bukan yang Cikgu Asmi bagi kah? Oh, hard copy yang soft copy. Kan dapat. Okey, boleh. Tapi cikgu tidak nombor kamu. Ini siapa yang 5 Kem 1 boleh bagilah dengan mana-mana yang belum ada soft copy. Sebarkan kepada semua kelas. Okey? Okey, bagi nanti. Soft copy tu. Okey, kau ingatkan aku lah. 5 Kem 1 ada tu cikgu bagi dekat dalam grup. Okey? Lagi? Ada apa-apa soalan lagi? Ya, ada. Dadah. Hasrif.
Apa sudah tu cikgu? Allahu Akbar. Dah. Tidak? Ya. Jess Liza ni kelas mana ni ya? 5 step 2 tu dia. 5 step 2. Ada soalan Jess Liza? Tidak cikgu. Tidak faham ah? Ken Kid ni siapa ni Ken Kid? Judith. Oh Judith. Okay. Judith ada apa-apa soalan? Cikgu. Ah. Cikgu. Nurul Syafiqah. Ada apa? Cikgu. Percubaan STEM. InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. Ada. InsyaAllah akan ada. Okay. Balkis ada apa-apa soalan lagi? Sorry Karen. Aku tengok daripada sini Bani. Ada apa-apa soalan lagi? Tidak. Balkis. Ada apa-apa soalan? Ini yang antara mangsa-mangsa yang selalu bising. Okay, Norifa. Norifa? Ada soalan? Tidak ada? Apa itu? Tidak ada soalan? Nurul Syafiqah. Okay, ini yang soalan tanya percubaan kan? Ada, insyaAllah ada. Nurul Syamira. Ada soalan? Syamira ni siapa ini? Tidak. Queen Jusliza pula. Sorry. Ada soalan? Tidak ada. Siti Irish. Okay, Siti Irish adalah tidak ada. Okay. Nak siap cikgu, Siti Irish ni lah yang paling tinggi result sejarah dia untuk PPT ya. Song Yong okay, Mylin. Ada soalan? Tidak ada. Okay. So, all the best. PDPR jangan lupa ikut. Okay, tolonglah masuk PDPR lah. Kesian guru-guru kamu yang mengajar. Okay, so all the best. Dan untuk modul Zamrud bagi kelas 5 Camp 1 sila buat, nanti cikgu keluarkan arahan baru di grup. Dan good luck. Stay safe di rumah, jangan berkeliaran dan fokus pembelajaran kamu. InsyaAllah cikgu doakan yang terbaik. Cikgu tahu memang cikgu ni selalu bising, terutama yang 5 Camp 1. Tapi cikgu sentiasa mendoakan yang terbaik lah untuk semua pelajar cikgu. Jangan risau. Okay, good luck. Kita akan jumpa lagi untuk sesi GM yang seterusnya insyaAllah. Dan cikgu akan tetap terus membebel. Okay, kepada siapa yang bikin panas tu memang cikgu akan membebel terus lah. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, bye. Okay, boleh left. Waalaikumsalam. Bye.